Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan RPH Sejarah Tahun 5. Di samping itu kami akan turut menerangkan mengenai kaedah-kaedah dan juga elemen-elemen inovatif yang akan diterapkan ke dalam RPH ini. Okay, seterusnya kita bergerak kepada tajuk. Tajuk yang kami pilih adalah Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, dan pengetahuan sedia ada yang ada pada murid-murid adalah murid telah mempelajari tentang riwayat hidup Tun Perak. Seterusnya, standard kandungan yang kami pilih adalah 5.3, iaitu Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Bagi standard pembelajaran pula 5.3.2, iaitu menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi bendahara. Bagi seterusnya adalah 5.3.3, iaitu menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis serangan Siam di Melaka. Dan bagi elemen kewarganegaraan, kami telah memilih K5.3.5, iaitu menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan contoh. Bagi objektif pembelajaran pula, kami telah menyenaraikan 3 objektif pembelajaran yang terdiri daripada 3 domain, iaitu kognitif, psikomotor dan juga afektif. Yang pertama, bagi domain kognitif, objektifnya adalah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nama Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi bendahara secara tepat. Yang kedua, bagi psikomotor, menyatakan sekurang-kurangnya 2 bukti kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis serangan Siam di Melaka secara tepat. Dan seterusnya, bagi efektif, menyatakan sekurang-kurangnya 2 sifat kepimpinan Tun Perak yang boleh dijadikan sebagai contoh dengan jelas. Jadi, ini adalah sedikit mengenai RPH yang akan kami bentangkan, dan seterusnya kita akan bergerak kepada seindaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Samni, saya Mardiah binti Ottoman dari pihak SMP Sejarah Jun 2018, dan hari ini saya akan melaksanakan pembentangan rancangan pengajaran harian Sejarah tahun 4 dan pembentangan pengajaran makro bagi memenuhi tugasan dalam SGHK 3093 dan PRKA 3012. Baiklah, kumpulan kami telah memilih RPH Sejarah tahun 4 yang bertajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka, iaitu tokoh itu ialah Tun Perak. Baiklah, saya akan membentangkan 2 bahagian, iaitu set induksi dan penutup dalam RPH ini, dan apakah kaedah yang digunakan dalam set induksi dan penutup. Dan saya juga akan menerangkan PDP inovatif yang terdapat dalam set induksi kali ini. Okey, baiklah, saya telah menyediakan slide PowerPoint, tetapi agak sukar untuk saya membentangkan. Okey, tetapi saya akan membentangkan secara manual sahaja. Baiklah, yang pertama ialah masa pelaksanaan bagi set induksi adalah selama 3 minit sahaja. Okey, set induksi dalam sesuatu proses PDP tidak boleh melebihi daripada 5 minit. Set induksi adalah bertujuan sebagai permulaan, di mana set induksi ini adalah untuk merangsang minat murid untuk mempelajari pelajaran pada hari tersebut, dan set induksi juga membolehkan guru mengetahui pengetahuan sedia ada yang terdapat pada murid. Okey, masa pelaksanaan 3 minit. Baiklah. Okey. Strategi pengajaran yang digunakan pada set induksi adalah strategi berpusatkan murid dan bahan. Okey. Pengajaran berpusatkan murid, di mana komunikasi dan interaksi antara guru dan murid adalah secara dua hala. Maksudnya di sini, pada set induksi, guru dan murid akan saling berinteraksi sama ada melalui soal jawab, kaedah soal jawab yang memerlukan murid memberi jawapan kepada guru. Okey. Dan strategi pengajaran yang digunakan seterusnya adalah strategi berpusatkan bahan. Okey. Set induksi kali ini akan menggunakan kotak misteri. Okey, kotak misteri ini adalah bahan PDP inovatif yang telah kumpulan saya cipta. Okey,
penghasilan PDP inovatif ini saya akan bentangkan pada slide seterusnya nanti. Okey, baiklah. Strategi pengajaran, perpusatkan murid dan bahan. Okey, seterusnya ialah kaedah pengajaran yang dipilih. Yang digunakan pada set induksi adalah konstruktivism. Okey, konsep konstruktivism ialah murid menggunakan pengetahuan dan pengalaman sedia ada bagi membina pengetahuan dan konsep secara aktif. Okey, dalam hal ini bagi tajuk Tun Perak kali ini, murid akan menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima, iaitu perkaitan. Okey, fokus pembelajaran pada hari tersebut adalah perkaitan antara Tun Perak dengan Kesultanan Melayu Melaka, sultan-sultan yang terdapat dalam KMM pada waktu itu. Dengan pengetahuan sedia ada murid. Pengetahuan sedia ada murid bermaksud pengetahuan yang murid sudah ada berdasarkan pembelajaran sejarah pada minggu lepas, iaitu riwayat hidup Tun Perak. Maksudnya, murid dapat menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima, yang baru diterima nanti pada hari tersebut dengan pengetahuan sedia ada, iaitu riwayat Tun Perak, untuk membina pengetahuan baharu. Okey, baiklah. Itu konsep konstruktivism. Murid dia menggunakan pengetahuan dan pengalaman sedia ada bagi membina pengetahuan baru pada hari tersebut. Okey. Baiklah, rasional penggunaan kaedah pengajaran konstruktivism. Mengapa kami memilih kaedah konstruktivism untuk dilaksanakan pada set induksi adalah kerana kaedah pengajaran konstruktivism pertama, membolehkan guru mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan seterusnya dapat merancang kaedah pengajaran dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Melalui kaedah pengajaran konstruktivism ini, guru dapat mengetahui sama ada pemahaman murid terhadap pembelajaran sebelum ini sudah kukuh ataupun masih lagi rapuh. Jadi dengan kaedah pengajaran konstruktivism inilah guru dapat mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan seterusnya melaksanakan perubahan, sama ada perubahan ataupun penambahbaikan terhadap kaedah pengajaran yang guru ingin melaksanakan berdasarkan pengetahuan murid tersebut. Okey, rasional yang kedua adalah kerana melalui kaedah pengajaran konstruktivism ini, pengetahuan yang dimiliki oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut sendiri. Maksudnya bukan berdasarkan pembelajaran pasif, di mana murid menerima maklumat daripada guru secara direct. Maksudnya dia tidak melakukan proses penaklukan, tidak berfikir macam itulah. Okey. Itu rasional penggunaan kaedah pengajaran konstruktivism. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya adalah kelebihan kaedah pengajaran konstruktivism. Okey. Pertamanya, murid akan lebih ingat. Okey, sebab murid membuat perkaitan, menyesuaikan pengetahuan sedia ada yang diterima sebelum ini dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baharu. Yang kedua ialah pembinaan ilmu pengetahuan secara kendiri. Maksudnya guru menggalakkan murid membina ilmu pengetahuan secara sendiri dahulu sebelum guru bertindak sebagai facilitator. Okey, baiklah. Seterusnya kaedah PDP inovatif. Okey. Dalam set induksi kali ini terdapat kaedah PDP inovatif yang dihasilkan oleh kumpulan saya, iaitu penghasilan kotak misteri. Okey, baiklah. Ini adalah kotak misteri yang saya maksudkan. Okey, rasional pemilihan bagi saya keluarkan.
rasional pemilihan kotak misteri sebagai PDP inovatif adalah kerana melalui penghasilan kotak misteri, ia dapat menarik minat murid untuk memberikan perhatian sepenuhnya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Sebagaimana yang kita ketahui, perhatian murid dalam bilik darjah sukar untuk diramal. Maka sebagai guru sejarah yang berkesan, kita perlu memikirkan sesuatu untuk memastikan jangka perhatian, span of attention student dalam pengajaran kita tahan lebih lama. Okey. Jadi melalui penghasilan kotak misteri ini, ia diharapkan dapat menarik minat murid. Okey. Penggunaan kotak misteri ini adalah dapat menarik minat murid melalui persembahan warna yang menarik. Dia akan menyebabkan murid berasa ingin menyebabkan sifat inquiry dalam diri murid dan seterusnya membolehkan murid untuk mengikuti proses PDP. Sebagaimana yang kita ketahui juga, set induksi adalah penting untuk memastikan murid dapat mengikuti proses PDP kita pada hari tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya, okey, bahan-bahan penghasilan PDP inovatif iaitu kotak misteri. Baiklah, bahan-bahannya adalah mudah didapati dan mana-mana guru sahaja mampu untuk melaksanakannya, menghasilkannya. Okey. Baiklah, pertama, bahan-bahannya adalah gam, gunting, batang lidi, kotak terpakai. Yang ini kumpulan saya ambil daripada kotak kasut, pembalut berwarna ataupun saya guna pembalut hadiah untuk mendapatkan corak yang lebih menarik. Sebagaimana kita tahulah, murid lebih tertarik dengan corak yang berwarna-warni. Dan gambar animasi Sultan Melaka dan Tun Perak. Okey, yang ini. Gambar animasi kartun ya, sebab murid dekat dengan dunia kartun. Maka penggunaan gambar animasi seperti ini adalah Sultan Melaka, gambar animasi yang dikarikaturkan sebagai Sultan Melaka dengan lengkap berpakaian berwarna kuning. Dan yang seterusnya adalah gambar animasi yang digambarkan sebagai Tun Perak memberi daulat kepada Sultan Melaka. Okey, baiklah. Penghasilan bagi gambar animasi ini adalah guru boleh mencetak gambar animasi Sultan Melaka dan Tun Perak dalam saiz A4. Penting dicetak dalam saiz A4 untuk memastikan murid yang berada di barisan belakang dapat melihat dengan jelas. Okey, dengan jelas. Ini saya print kecil, kalau sepatutnya boleh ditambah baik untuk print lagi besar. Okey, dan seterusnya gambar animasi yang dicetak ini perlu ditampalkan pada kotak terpakai. Okey, kotak terpakai untuk memastikan ianya tahan lebih lama dan tidak mudah koyak lah, tidak mudah rosak. Maka selepas itu ambil batang lidi dan seterusnya saltipkan di belakang. Okey. Akan terhasillah begini. Okey. Untuk kotak pula saya untuk penghasilan kotak adalah senang sahaja. Pembalut berwarna tadi boleh digunakan untuk membalut kotak terpakai ini, dan ini mengikut kreativiti guru masing-masing.
sebagaimana yang kumpulan saya lakukan, kotak misteri. Kami gunakan huruf tulisan berwarna hitam untuk membolehkan murid lagi nampak dengan jelas. Itu kalau melihat kotak misteri. Okay. Slide seterusnya adalah prosedur pelaksanaan aktiviti kotak misteri. Okey, baiklah. Saya akan menunjukkan memberitahu prosedur pelaksanaan aktiviti kotak menggunakan kotak misteri tadi, dan saya akan menunjukkan demonstrasi pelaksanaan tersebut. Okey. Baiklah, prosedur yang pertama, guru memulakan sesi PDP dengan menunjukkan kotak misteri kepada murid. Okey, maksudnya guru masuk je kelas, bagi salam semua, guru boleh tunjuk. Okey, tunjuk kotak misteri kepada murid untuk menarik minat murid. Okey. Lepas itu guru meminta murid meneka barang misteri yang terdapat dalam kotak misteri tersebut berdasarkan tajuk pembelajaran yang lepas. Okey, maksudnya gambar animasi ni akan diletakkan dalam ini. Okey, baiklah. Guru meminta murid meneka. Okey. Guru memilih beberapa orang murid berdasarkan cabutan undian untuk datang ke hadapan kelas bagi mengambil barang misteri. Barang misteri yang dimaksudkan adalah gambar animasi dari kotak tersebut, dari kotak misteri. Baiklah. Bagi berlaku adil. Okey, guru boleh melaksanakan cabutan undian. Okey. Baiklah, saya akan membuat demonstrasi lah. Okey. Baiklah. Ini cabutan undian. Okey murid-murid, ini cabutan undian yang cikgu dapat. Okey, nama yang terpilih ialah Kristina. Okey, Kristina datang ke hadapan. Okey. Kristina ambil barang misteri ni. Okey. Kristina pegang ni. Okey, Kristina dapat ni. Kristina pegang ni, tunjuk dekat rakan-rakan yang lain. Okey. Nama yang kedua ialah Aiman. Okey, Aiman datang ke depan, ambil barang misteri ni. Cing. Okey. Aiman. Okey, tunjuk. Okey. Aiman dan Kristina berdiri kat depan sambil tunjuk dekat kawan-kawan lain. Kawan-kawan lain nak tengok. Okey, setelah guru memilih beberapa orang murid tadi berdasarkan cabutan undian, guru meminta murid menunjukkan barang misteri tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Okey, sebab kita nak suruh murid yang lain juga dapat melihat barang misteri yang dimaksudkan ini. Sebab itu pentingnya untuk guru mencetak gambar animasi ini dalam kertas A4 yang lebih besar dan lebih jelas untuk membolehkan semua murid dapat tengok dengan jelas. Okey. Baiklah, prosedur yang seterusnya, guru menanyakan soalan berkaitan dengan barang misteri yang diambil oleh mereka. Okey. Sebagai contoh. Okey. Kristina. Berdasarkan pembelajaran kita minggu lepas, siapakah tokoh sejarah yang dapat awak kaitkan dengan gambar tersebut? Okey. Yang ini siapa? Okey. Kristina akan cuba menjawab, dan jawapan yang mungkin diberikan oleh Kristina adalah Sultan, cikgu. Sultan. Okey. Guru menanyakan pula soalan tersebut kepada seorang lagi murid yang memegang gambar misteri, iaitu Aiman. Okey Aiman, pada pendapat awak siapa tokoh sejarah yang dapat dikaitkan dengan gambar animasi tersebut berdasarkan pembelajaran kita minggu lepas? Ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Okey. Jawapan yang mungkin diberikan oleh murid Tun Perak, sebab di sini pembelajaran lepas guru telah memberikan
guru telah melaksanakan proses PDP yang bertajuk riwayat hidup Tun Perak. Maka dengan ini murid dapat membuat perkaitan antara gambar animasi ini dengan tokoh yang terlibat berdasarkan soalan guru tadi. Okey, baiklah. Jawapan yang diberikan oleh guru pula. Okey, betul Aiman dan Kristina. Gambar animasi ini adalah dapat dikaitkan dengan Tun Perak dan juga Sultan Melaka. Baiklah. Okey. Aiman dan Kristina boleh duduk. Terima kasih. Okey. Baiklah, rakan-rakan. Baiklah, murid-murid sekalian, apakah peranan Sultan Perak terhadap Sultan Melaka? Okey, jawapan yang mungkin diberikan oleh murid membantu Sultan menguruskan hal pentadbiran. Okey, jadi guru memberi jawapan yang betul kepada murid. Okey. Ya, betul. Tun Perak berperanan menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka dan menasihati baginda. Okey, baiklah. Okey, prosedur yang seterusnya, guru menghubung kait perbincangan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Okey, guru kena hubung kait sebab yang ini yang untuk membolehkan murid membuat penyesuaikan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Okey, guru boleh memberitahu murid seperti ini. Okeylah. Tun Perak dilantik oleh Sultan Melaka untuk menjalankan tugas pentadbiran atas arahan baginda. Oleh itu, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Sultan-Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi bendahara. Okey. Baiklah. Okey, sampai di situ prosedur pelaksanaan aktiviti kotak misteri. Okey, baiklah. Sekarang kita akan bergerak ke aktiviti yang pertama. Okey, masa yang diperuntukkan untuk aktiviti yang pertama adalah sebanyak 10 minit. Dan strategi yang digunakan adalah strategi bersepadu, di mana kami menggunakan strategi berpusatkan guru, murid dan juga bahan. Tapi pengajaran bersifat bersepadu ni dia banyak tekankan kepada berpusatkan guru untuk aktiviti satu, kerana penguasaan pengetahuan ni perlu pada fasa aktiviti yang pertama. Sebabnya macam untuk permulaannya murid-murid perlu dapat dulu fakta atau pengetahuan sebelum mereka macam meneroka dengan lebih jauh lagi. Guru perlu bagi pengetahuan dulu kepada murid-murid. Okey, terdapat 3 langkah dalam aktiviti yang pertama. Langkah-langkah ni adalah merupakan aturan lah untuk sempurnakan aktiviti yang pertama ni. Maksudnya kami ada 3 langkah, iaitu langkah yang pertama perkhidmatan Tun Perak, langkah yang kedua menyenaraikan nama-nama sultan, dan langkah yang ketiga adalah kepimpinan Tun Perak. Okey, bagi langkah 1, kami telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual, iaitu pada konsepnya guru dia akan menggunakan pengalaman sedia ada murid berdasarkan situasi kehidupan sebenar, iaitu pengalaman murid di sekolah lah untuk tajuk ni sebagai asas utama dalam menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Dan seterusnya, pembelajaran kontekstual berlaku apabila murid dapat memproses maklumat dengan cara membuat hubung kait antara pengalaman sendiri dengan pengetahuan baru secara bermakna. Secara mudahnya, keyword untuk pembelajaran kontekstual ni adalah apabila murid menggunakan pengalaman sedia ada mereka untuk dapatkan satu pembelajaran yang baru. Okey, rasional pemilihan kaedah kontekstual ni adalah kerana kaedah kontekstual ni adalah merupakan satu kaedah pengajaran yang mencabar, berkesan dan menyeronokkan dan dapat menyumbang ke arah penguasaan kemahiran murid. Okey, bagaimana kita katakan kaedah kontekstual ni adalah merupakan satu kemahiran yang mencabar apabila memerlukan murid untuk menggunakan fikiran mereka supaya berfikir untuk menghubungkaitkan dan menjalinkan antara dua perkaitan peristiwa yang telah mereka lalui dan cuba untuk menjalinkan dengan ilmu baru supaya mereka dapat hasilkan satu pengetahuan baru. Jadi, hubung kait tersebut tu pentinglah supaya mereka dapat mencapai apa yang dihasratkan. Okey, dari segi cara pelaksanaan untuk aktiviti yang pertama ni, langkah 1 tu,
Guru dia akan cuba menghubung kait perkhidmatan di Raja Tun Perak dengan perkhidmatan guru di bawah pentadbiran guru besar yang berbeza. Guru akan memberikan analogi seorang guru iaitu sebagai Tun Perak telah berkhidmat di bawah pentadbiran 4 orang guru besar iaitu 4 orang Sultan Melaka yang berbeza di sekolah ini. Maksudnya macam inilah. Kita analogikan macam ada 4 orang guru besar dan seorang guru. Maksudnya seorang guru ni pernah berkhidmat di bawah keempat-empat orang guru besar tu. Begitulah juga analogi yang ingin disampaikan di mana Tun Perak tu pernah berkhidmat dengan 4 orang sultan. Okey. Seterusnya kita bergerak ke langkah 2. Okey, baiklah. Seterusnya kita bergerak kepada langkah yang kedua, tapi saya akan terangkan terlebih dahulu cara pelaksanaan dia sebab takut bila saya terangkan dia punya kaedah ataupun ilmu-ilmu lain takut jadi kurang nampak. Jadi saya terangkan cara pelaksanaan dululah. Okey, untuk cara pelaksanaan dia, yang pertama, guru dia akan mengedarkan keratan jurnal kepada murid-murid. Keratan jurnal yang bertajuk Sularatus Salatin and Tun Perak, Charisma in the Practice of the Law of Nusantara Multi-Ethnic Society. Keratan jurnal dalam bahasa Inggeris. Dia akan diedarkan kepada murid untuk membaca keratan jurnal tersebut. Tapi rasional kami pilih keratan jurnal yang agak jurnal ni sebenarnya panjang, tapi kami hanya memilih satu perenggan kerana bahasa yang digunakan pada jurnal ni adalah agak tinggi lah. Jadi kami bimbang murid suka untuk faham keratan jurnal tersebut. Dan guru akan cuba untuk membimbing pelajar sekiranya pelajar menghadapi masalah dalam memahami keratan jurnal tersebut. Okey, seterusnya guru juga akan meminta murid untuk membuka buku teks dan mencari nama-nama sultan untuk senaraikan nama-nama sultan. Sama juga macam jurnal tadi, murid akan cuba untuk cari nama-nama sultan yang telah di-highlightkan dalam jurnal tersebut. Jadi sebenarnya mudahlah sebab sebenarnya guru dah highlightkan jurnal tu. Tapi dalam buku teks ni murid memang kena cari sendiri, kena belik sendiri sebab yang ni sebenarnya buku teks tak ada kat rumah kan. Jadi saya hanya print lah untuk sebagai evidence untuk tunjuk. Dan seterusnya bila murid dah tengok kedua-dua sumber tersebut, jurnal dan juga sumber buku ni, jadi dia akan menghasilkan satu peta bulatan iaitu peta iting. Maksudnya dia akan senaraikan, dia akan tulis ciri-ciri nama sultan dekat peta iting ni. Sultan Mansur, Sultan Muzaffar dan sebagainya secara individu. Okey, ni kita pergi kepada penerangan kaedah iting tu sendiri. Kaedah iting adalah merupakan satu peta pemikiran dan cabang alat berfikir yang dikembangkan secara visual yang mudah diaplikasi dan difahami melintas kurikulum melalui 8 bentuk peta pemikiran. Kenapa mudah difahami? Kerana ia diorganisasi dengan cantik dan baik sekali. Okey, seterusnya rasional pemilihan. Kenapa kami memilih kaedah iting? Kerana ia akan membantu murid untuk lebih fokus, berkeyakinan dan juga aktif dalam kelas. Kenapa fokus? Sebabnya untuk menghasilkan iting, murid-murid kena tahu isi pelajaran yang ada. Jadi mereka perlu fokus dalam kelas untuk menghasilkan iting dan juga berkeyakinan kerana mereka perlu yakin dengan peta iting yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Dan dengan iting mereka akan jadi lebih aktif dalam kelas sebab kalau mereka tak faham, mereka kena tanya guru, rakan-rakan dan juga bekerjasama dengan rakan-rakan. Seterusnya, okey, ini adalah contoh peta bulatan lah yang murid-murid akan hasilkan. Okey, peta bulatan ni dia adalah untuk mendefinisikan sesuatu dalam konteks dan digunakan untuk mencerna idea, membuat diagnosis, pengetahuan sedia ada dan juga ulang kaji. Okey, langkah yang untuk membina peta bulatan, kita ada 4 langkah. Yang pertama, kita perlu lukiskan sebuah bulatan kecil di bahagian tengah dan tuliskan topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut. Maksudnya kita lukislah bulatan kecil kat bahagian tengah. Contoh, kita tulis topik utama dia Sultan Melaka. Yang kedua, kita lukiskan sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut. Ni bulatan besar yang mengelilingi bulatan kecil tersebut. Yang ketiga, isikan bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik tersebut untuk mencerna idea. Contohnya kita isilah Sultan Mahmud Shah, isi senarai nama-nama sultan. Senarai nama-nama sultan itulah adalah merupakan maklumat yang kita perlukan. Sultan Alauddin Shah, Sultan Muzaffar Shah. Okey, seterusnya kita lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut pandangan daripada pelbagai pihak ni. Bingkai kat luar ni kita lukis untuk menyatakan sumber rujukan. Contohnya jurnal dan juga buku teks.
Okey, dari segi kemahiran pemikiran sejarah, kami telah terapkan kemahiran pemikiran sejarah meneroka bukti untuk langkah ini, iaitu membuat perbandingan sumber untuk mendapatkan maklumat sejarah. Okey, guru akan menggunakan sumber primer iaitu keratan jernil dalam bahasa Inggeris yang bertajuk Sudallatus Salatin and the Perak Charisma in the Practice of the Law of Nusantara Multi-Ethnic Society sebagai salah satu bahan sumber untuk murid mengkaji teks tentang Sultan-Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi bendahara. Setiap murid pula akan berpeluang membuat perbandingan antara sumber primer dan juga sumber sekunder, iaitu buku teks sejarah. Okay, bagi elemen merentas kurikulum pula, kami telah menekankan elemen bahasa lah, iaitu penggunaan bahasa Inggeris lah. Sebab semasa PDPC ni macam sebutan, struktur ayat, tata bahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. Maksudnya bila mereka baca, dapat jurnal ataupun petikan bahasa Inggeris tu, mereka akan baca. Jadi dari segi situ, guru secara tak langsung boleh betulkan tata bahasa, istilah, laras bahasa dan lain-lain. Penggunaan bahasa Inggeris dalam jurnal dapat memperkasakan bahasa Inggeris merentas kurikulum sejarah. Okay, ini adalah contoh artikel lah yang saya paparkan sebentar tadi. Okay, dari segi kebat pula, kami telah menggunakan kebat menganalisis, iaitu murid mencerakinkan keratan jurnal kepada bahagian yang kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta dapat membina perkaitan antara bahagian berkenaan. Jadi macam jurnal tu memanglah kami hanya ambil satu perenggan kan, tapi murid masih lagi perlu baca keseluruhan perenggan tersebut untuk mendapatkan idea utama. Jadi nak dapatkan idea utama tu, murid perlulah menganalisis jurnal yang telah diedarkan kepada mereka. Okey, selesai sudah langkah 2, kita bergerak ke langkah 3. Okey, langkah 3 kita menggunakan kaedah bercerita, di mana dari segi konsepnya kaedah bercerita ni adalah merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa, kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Yelah, macam bila seorang guru tu pandai tu macam bercerita, menggunakan elemen-elemen yang sebenar dalam bercerita, sebenarnya kaedah bercerita sangat menarik. Sebab macam kanak-kanak sendiri pun suka dengar orang bercerita. Jadi kalau guru tu sendiri pandai bawa kaedah bercerita tu, memang memang murid-murid akan sangat suka lah dengar. Okey, dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis di kalangan pelajar. Tapi kalau dari segi kaedah bercerita ni, kita lebih tumpukan kepada kaedah penguasaan kemahiran mendengar, kerana dia akan mendengar guru bercerita. Dan perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan suara, gerak laku dan kawalan mata. Okey, dalam penceritaan ni, kita kena ada plot, iaitu plot permulaan, kemuncak, kesudahan cerita. Maksudnya cerita yang guru sampaikan tu, dia mestilah macam ada kronologi dan kesinambungan yang baik. Macam tak bolehlah tiba-tiba masuk kemuncak, lepas patah balik ke belakang. Jadi macam penceritaan tu akan memeningkan kepada pelajar lah. Jadi dia perlu ada plot yang cantik dan tersusun. Dan yang paling penting, teknik persembahan tu perlu ada. Contohnya macam guru menggerakkan tangan ketika bercerita, menggunakan bahasa badan, dari segi nada suara untuk membezakan watak, misalnya guru gunakan nada suara yang berbeza, gerak laku dan juga kawalan mata juga perlu diberi perhatian. Okey, kenapa kami memilih rasional pemilihan ni bercerita? Kerana menarik minat murid. Yalah, macam saya katakan sebentar tadi, bila bercerita ni, kalau guru pandai untuk menggunakan elemen-elemen cerita yang benar, memang ia akan dapat menarik minat murid lah untuk mendengar guru bercerita. Seterusnya, dia akan mengekalkan perhatian. Bila murid ni, dia akan tertumpu untuk mendengar apa yang diperkatakan oleh guru sekiranya benda tu menarik. Sebab kebiasaannya kalau kita hanya baca teks semata-mata, murid akan bosan. Tetapi sekiranya guru pandai mengolah teks tersebut dalam bentuk cerita, isi pelajaran yang ingin disampaikan akan menjadi lebih menarik dan seterusnya akan dapat mengekalkan perhatian murid. Yang ketiga adalah membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi bila guru bercerita dengan bersemangat, jadi murid akan tertanya-tanya, apa yang berlaku selepas ni? Selepas ni apa yang akan jadi? Apa jadi pada Tun Perak? Apa yang jadi? Jadi macam secara tak langsung murid akan rasa macam nak tahu lagi. So jadi macam bercerita ni sangat sesuai lah untuk digunakan untuk aktiviti ni lah. Okay, kami juga telah menerapkan elemen EKNS dalam aktiviti ini, iaitu mentaati raja dan negara. Dimensi kewarganegaraan adalah kesetiaan. Ciri-ciri warga negara memupuk perasaan taat dan setia pada negara. Okay, di sini kami ingin tekankan elemen EKNS kesetiaan dan juga mentaati raja dan negara, kerana kami bawa kisah di mana Tun Perak menunjukkan kesetiaannya kepada Sultan Melaka apabila anaknya dibunuh oleh
anak Sultan Melaka, tapi beliau tidak mahu untuk bela, tapi cuma hanya meminta anak Sultan Melaka tersebut dihantar ke tempat lain. Kerana tak seterusnya kepada raja tak meminta pun anak Sultan tersebut dibunuh sama seperti dengan anaknya. Okey, bagi elemen KPS pula, kami telah menekankan kepada signifikan bukti, iaitu di mana peristiwa tersebut berlaku, peristiwa apa yang berlaku, maafkan saya. Yang seterusnya adalah lokasi peristiwa berlaku. Contohnya peristiwa berlaku ni peristiwa pembunuhan Tun Besar, iaitu anak Tun Perak kan. Okay, lokasi di mana? Di Melaka. Dan bagaimana perkara itu berlaku? Maksudnya sebab kenapa perkara itu berlaku? Sebabnya Tun Besar dia telah menjatuhkan istar yang dipakai oleh Raja Muhammad kan. Okay, jadi sebab itulah berlakunya kepada peristiwa tersebut. Okay, dari segi kaedah pelaksanaan, guru dia akan cuba untuk membuat hubung kait antara Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi Bendahara Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah dengan sifat kepimpinan Tun Perak yang dapat dicontohi. Maksudnya, guru buat hubung kait, Tun Perak ni adalah dia ada banyak sifat-sifat yang perlu dicontohi semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dan guru akan menceritakan peristiwa sejarah pembunuhan anak Tun Perak semasa Tun Perak berkhidmat di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, iaitu pembunuhan Tun Besar. Okey, cerita dia maksudnya guru akan membacakan plot lah, bermula daripada peringkat permulaan, perkembangan dan juga sehingga ke plot peringkat akhir. Jadi macam guru akan menceritakan lah bagaimana Tun Besar bermain dengan rakan-rakan sehingga bola tersebut terkena kepada Desta Raja Muhammad dan jatuh. Jadi Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Dan para pengikut Tun Perak ni marah sebenarnya dan ingin menuntut bela ke atas kematian Tun Besar, tapi dihalang oleh Tun Perak. Kenapa? Kenapa dihalang oleh Tun Perak? Kerana Tun Perak tidak membenarkan sama sekali penderhakaan kepada Sultan, kerana rakyat Melayu tidak boleh menderhaka kepada raja dan juga Sultan. Dan Tun Perak tidak mahu bertindak balas kerana tidak mahu Melaka menjadi kucak-kacir. Jadi dari segi bila guru menggunakan kaedah tersebut, iaitu kaedah bercerita, jadi murid akan lebih faham kerana guru menggunakan bahasa yang lebih mudah berbanding dengan guru bagi satu petikan jenis ataupun teks yang mungkin mengandungi ayat-ayat atau bahasa yang lebih tinggi. Jadi sekiranya guru dapat sampaikan dalam bentuk penceritaan, murid-murid akan lebih mudah lah untuk faham. Dan dari segi itibarnya ataupun elemen kewarganegaraan yang kita dapat dari segi kaedah tadi, cerita tadi, kita ni sebagai rakyat Malaysia seharusnya mentaati raja dan negara bagi mengekalkan keamanan negara. Rakyat yang mentaati raja dan negara akan sentiasa berfikir secara rasional sebelum melakukan sebarang tindakan, agar tindakan yang diambil oleh mereka tidak akan memberikan sebarang kesan buruk kepada negara. Maksudnya macam elemen IKNS ni nak membuatkan kita supaya kita mencontohi kepimpinan Tun Perak sendirilah, sebab seperti yang saya nyatakan tadi, macam IKNS ni dia nak kepimpinan yang boleh dicontohi. Jadi dia ambil Tun Perak ni sebagai model untuk kita contohi. Okay, itu saja bagi langkah 2. Seterusnya kita akan ke maafkan saya, itu saja untuk langkah 3. Dalam aktiviti 1, kita akan bergerak ke aktiviti yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atifah Biswami. Saya akan mentangkan bahagian saya, iaitu bahagian aktiviti 2 untuk dalam RPG kami ni, di mana aktiviti 2 ni makan masa 13 minit. Dan aktiviti 2 ni juga adalah untuk menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis serangan Siam di Melaka. So, apa akan berlaku dalam aktiviti 2 ni ialah, pertama sekali, saya akan terangkan strategi yang digunakan dalam aktiviti 2 ni, iaitu aktiviti berpusatkan murid dan bahan. Kerana apa? Kerana pada langkah 2, aktiviti 2 ni kami akan laksanakan aktiviti yang menggunakan bahan dan murid. Guru pula bertindak sebagai fasilitator, sebab aktiviti yang kami akan lakukan pada aktiviti 2 ialah bermain dam ular. Maksudnya kami akan gunakan secara kumpulan dan bermain dam ular. Ini merupakan antara kit yang kami telah lakukan dan telah kami inovasikan. Sebentar nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, rasional kami menggunakan strategi berpusatkan murid dan bahan ni kerana kami menyesuaikan aktiviti iaitu dam ular dengan strategi yang kami pilih ni. Dan semasa aktiviti 2 ni kita akan dapat lihat penglibatan murid secara aktif, manakala guru sebagai fasilitator. Itulah rasional dia, kerana kami menyesuaikan
aktiviti dan ular ni dengan strategi. Okey, yang kedua, kaedah yang kami gunakan dalam aktiviti 2 pula ialah kaedah kecerdasan pelbagai. Kita tahu kecerdasan pelbagai ni ada 8, jadi kami memilih untuk menggunakan kaedah kecerdasan pelbagai interpersonal. Maksudnya interpersonal kita boleh tahu iaitu kebolehan memahami orang lain dan guna kebolehan ini untuk berinteraksi bersama, membimbing dan mengurus komunikasi. Maksudnya interpersonal ni memang akan meningkatkan komunikasi murid. Murid akan lebih keyakinan, lebih macam keupayaan untuk memimpin. Maksudnya kita akan memupuk secara tidak langsung dengan aktiviti yang kami jalankan. Okey, kenapa kami memilih kaedah kecerdasan pelbagai interpersonal ni adalah kerana aktiviti dan kaedah ni memiliki tujuan yang sama, iaitu untuk membantu murid-murid itu lebih bersosial dengan orang lain. Maksudnya lagi satu kerana aktiviti ni ada sesuai dengan kecerdasan untuk membantu meningkat kecerdasan pelbagai interpersonal murid ni, iaitu melalui kerjasama kumpulan. Maksudnya dalam kumpulan mereka akan jalankan aktiviti, maka akan berlaku komunikasi dan seterusnya akan meningkatkanlah kemahiran mereka bersosial. Pada masa yang sama, kita akan tengok tahap kepimpinan murid tu. Kita dapat tingkatkan tahap kepimpinan murid. Seterusnya pandai memberi nasihat, pandai memberi arahan dan sebagainya. Itu yang kita nak lah aktiviti 2 ni. Itulah antara rasional kami memilih kaedah kecerdasan pelbagai ini. Seterusnya kita kaitkan pula tentang ciri-ciri inovasi dalam aktiviti 2 ni pula ialah inovasi kaedah kecerdasan pelbagai interpersonal dengan mengaplikasikan permainan dam ular yang kami ciptakan tadi. Okey. Kita tahu dam ular bukanlah antara kaedah yang digariskan, tapi kami telah menambah baik kaedah kecerdasan pelbagai ini menjadikan ia sebuah permainan. Maksudnya ada ciri-ciri belajar sambil bermain. Okey. Itu kita akan lihat bagaimana kami mengaplikasikan kecerdasan pelbagai ni dengan aktiviti dam ular. Kalau kita tengok langkah demi langkah, kita akan faham macam mana inovasi yang kami akan lakukan. Okey, kita first sekali kita lihat apakah maksud inovasi itu sendiri. Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk, perkhidmatan atau perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Maksudnya sama ada benda tu dah ada, tapi kita akan menambah baik bahan yang ada. Okey, kita dah faham maksud inovasi itu sendiri. Macam mana elemen-elemen inovasi tu kami aplikasikan dalam pembinaan RPH pada langkah 2 ni. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan langkah-langkah aktiviti 2 yang kami akan jalankan, iaitu guru beri penerangan tentang kebijakan Tun Perak dalam menangkis serangan Siam pada 1955 dan 1956. Sebelum cikgu menerangkan tentang kebijaksanaan Tun Perak itu sendiri, cikgu macam akan bagi motivation, iaitu macam cikgu cakap lah, okey, kita seterusnya akan nak main dam ular, tapi dia ada syarat-syarat dia, dan kamu semua kena dengar penerangan daripada cikgu tentang kebijakan Tun Perak ni untuk berjaya dalam permainan ni. Jadi semua kena dengar tentang penerangan cikgu ni dulu sebelum kita dapat main. Macam tu, bagi macam rangsangan macam tu dulu, baru kita teruskan dengan penerangan tentang kebijaksanaan Tun Perak tu. Maksudnya dari segi persediaan murid tu memang mereka akan mula lebih fokus daripada aktiviti. Mungkin dalam aktiviti sebelum ni mereka macam kita tahu lah, macam murid-murid ni makin lama makin tak bersemangat, tapi bila bagi bagi rangsangan macam kita akan main macam tu, mereka akan mula bersemangat. Jadi sebelum itu saya sebagai cikgu akan memberi rangsangan seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, dalam penerangan ni cikgu saya sebagai guru akan cakap lah macam, okey, hari ni cikgu akan terangkan macam tentang kebijaksanaan Tun Perak semasa menjadi pemimpin kepada Angkatan Tentera di Melaka. Okay, pertama sekali tahun 1955 Tun Perak menggunakan kebijakannya untuk
menyuruh anggota tentera dia bawa keluarga bersama-sama dalam peperangan. Maksudnya sebelum mereka pergi berperang, dia akan berjumpa keluarga, minta nasihat, maksudnya meningkatkan motivasi mereka untuk berjuang lebih bersemangat. Okey, seterusnya cikgu tu saya sebagai cikgu akan terangkanlah apa implikasi kebijakan Tuan Perak menggunakan strategi yang beliau rancang tu, iaitu membawa keluarga bersama. Dan pada tahun tersebut juga Melaka telah berjaya berjaya memenangi peperangan daripada serangan daripada Siam. Dan pada masa yang sama Tuan Perak telah berjaya telah dilantik oleh Sultan Muzaffar Shah menjadi Bendahara Melaka. Okey, dari start tu saya sebagai cikgu juga akan menerangkan peperangan yang kedua yang Melaka juga berjaya, iaitu melalui kebijakan Tuan Perak ni sendiri, untuk meng-highlightkan bahawa Tuan Perak ni memang patut dicontohi dan sebagainya. Okay, saya akan terangkan bahawa pada 1456 peperangan yang berlangsung adalah kerana Siam ni tak puas hati masa mereka kalah pada peperangan pada tahun 1455. So jadinya mereka datang kembali dan ingin menyerang kerajaan Melaka. Namun begitu, dengan kebijakan Tuan Perak mengatasi serangan daripada Siam ni, beliau telah mengarahkan pengikutnya untuk mengangkat jamung, iaitu obor api di sepanjang pantai Melaka. Dan saya juga akan jelaskan apa rasional Tuan Perak bertindak sedemikian. Kita tahu, saya akan cakap lah, maksudnya Tuan Perak ni suruh anak-anak buah dia ikat jamung di sepanjang Melaka dan bakar. Jadi apa akan mereka lihat? Apa yang akan mereka lihat? Saya tanyalah, saya tanya beberapa murid dan apa rasional mereka, dan mereka respon seperti dia orang takutlah sebab api kan panas. So saya akan rasionalkan kembali apa yang mereka jawab. Saya akan memberitahu bahawa bila jamung itu diikat begitu banyak di tepi-tepi pantai, maka daripada jauh kita akan lihat seperti orang yang memegangnya. Jadi maksudnya Siam takut daripada dah kalah daripada awal. Sebab apa? Dari segi bilangan tentera, mereka tahu mereka akan kalah sebab mereka lihat jamun-jamun yang diikat sepanjang pantai Melaka tu seperti manusia, dan mereka fikir bahawa tentera kerajaan Melaka ni memang dah banyak. Maksudnya mereka berundur sebelum menyerang. Okey, itulah. Langkah kedua, guru akan membagikan murid kepada beberapa kumpulan. Okey, di sini kami akan bagikan satu kumpulan 4 orang. Ahmad, Syafiq, Lakuan, Humaira satu kumpulan, Sati, Fakihah, Atika satu kumpulan, yang lain. Okey, semua masuk dalam kumpulan masing-masing. So okey, 5 kumpulan untuk bermain dam ular dalam kumpulannya. Maksudnya akan ada 5 set permainan dam ular yang telah diinovasikan sikit. Yang ketiga, pendekatan bermain sambil belajar telah diinovasikan, iaitu ditambah baik dengan permainan dam ular itu sendiri. Okey, yang keempat, guru akan menunjukkan cara bermain kepada murid. Okey, setelah dah bagi kumpulan, okey, jadi murid akan berkumpul untuk melihat cara bermain. Okey, saya sebagai guru akan menunjukkan cara bermain. Okey, first kali setiap kumpulan akan membaling dadu untuk tentukan giliran. So maksudnya siapa yang paling tinggi dia dapat gerak dulu. Satu kena ada 4 orang, jadi satu orang dapat 1 token. Okey, 1, 2, 3, 4 orang kan. Okey, ambil dadu ni baling. Okey, cikgu saya dapat 5, kawan saya dapat 2. Okey, saya jalan dulu. Maksudnya cikgu akan jalan dulu. Okey. Dan ular tu petak lah. Lepas tu syarat nak main dam ni ada syarat-syarat tertentu, di mana kami telah menginovasikan permainan dam ular ni untuk lebih berilmiah lah. Okey, yang pertama dah dapat giliran, murid yang pertama akan akan jalan dululah. So dia akan ada token start daripada nombor pertama. Okey, contoh saya pemain
Giliran pertama. Balik. Nombor 1. Dapat nombor 1. Tapi nombor 1 ni dia akan jalan tanpa menjawab soalan apa-apa. Okey, jalan. Okey, murid kedua pula. Murid yang ahli kedua. Kan. Paling dapat 6. Dapat 6. Jadi, bila dah dapat 6 ni ada soalan. Jadi ahli kumpulan lain, orang yang sebelah tu akan ambil soalan, ambil soalan. Okey, saya yang jalan tu kan. So, kumpulan yang lain tu akan tolong ambilkan dan baca. Contoh saya jadi ahli yang lain tu. Okey, saya akan buka soalan. Okey, siapakah nama Sultan Melaka yang melantik Tun Perak sebagai Bendahara Melaka? Jadi saya sebagai pembaca tu akan tahulah jawapan dia dekat belakang. Okey, jawapan dia dekat belakang dan soalan ni dekat depan. Okey, soalan ni. Okey. Contoh, okey dah jawab kan. Dah jawab kat luar. Okey, saya sebagai yang tengah jalan tu akan jawab. Semasa Sultan Muzaffar Shah. Lepas tu yang murid yang sebelah tu pun akan jawab sama ada betul atau tidak. Okey, kalau betul, saya betul, maksudnya saya dapatlah jalan sebanyak berapa tadi? 6. So saya jalanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada kat sini ada tangga pula. So maksudnya dia boleh jalan naik atas. Okey, permainan ni diteruskan lagi dengan ahli-ahli yang lain sehingga start masa sesi kedua ni. Okey, permainan ni akan dimenangi oleh siapa yang paling tinggi kedudukan di dalam dam ular tu. Maksudnya kan dam ular tu ada 1 sampai 100. Maksudnya ahli kumpulan yang ke-50 ada yang duduk 50, ada 40, 30, 10. Maksudnya yang ke-50 tu akan menang. Okey, yang akan menang tu akan dapat hadiah. Okey. Apabila murid tu tak dapat nak jawab dengan betul ataupun tak dapat jawab, maksudnya dia akan tetap di kedudukan yang sama. Maksudnya dia tak boleh bergerak ke berapa langkah yang dia dapat tadi. Contohnya dia dapat 6 tadi kan, 6 kan, dia tak dapat jawab dengan betul dan ataupun tak dapat jawab, maksudnya dia tak akan dapat gerak. Tapi jawapan bagi soalan ni akan dibacakan oleh rakan sebelah dia tadi dengan kuatlah supaya orang lain dapat jawapan, dapat tahu apa jawapan kepada soalan. Syarat-syarat permainan dam ular ni sama seperti dam ular yang biasa. Kalau nombor tu kena pada tangga, dia akan naik. Nombor tu kena pada ular, dia akan turun. Okey, selepas cikgu dah habis menunjukkan cara bermain, barulah cikgu memberikan satu set permainan dam ular kepada setiap kumpulan. Ketua kumpulan akan dipanggil ke depan dan mengambil satu set permainan dam ular untuk dimainkan. Permainan ni akan dimulakan pada waktu yang sama dan berhenti pada waktu yang sama juga. Okey, lagi satu, semasa menjalankan aktiviti 2 ni, guru pula bertindak sebagai facilitator. Maksudnya saya sebagai guru akan, masa mereka mainkan dam ular ni, saya akan lihatlah jika mereka sedang bermain tu dalam keadaan yang betul ke tak. Ada aplikasikan apa yang saya demokan sebentar tadi ke tak, baca jawapan dengan betul ke tak, syarat-syarat tu akur ke tak dengan syarat-syarat tu. Maksudnya saya akan betulkan jika ada apa-apa yang perlu dibetulkan semasa sepanjang proses PDP pada aktiviti 2 ni. Okey, kesimpulan dalam aktiviti 2 ni kami telah gariskan 3 perkara, iaitu elemen inovasi pada main sambil belajar, iaitu kami aplikasikan permainan dam ular dalam PDP. Dan yang kedua, kita dapat selain daripada kami inovasikan permainan dam ular tu ke dalam PDP, kaedah kecerdasan pelbagai, kami juga telah menginovasikan dadu ni menjadi dadu yang berguna. Maksudnya ia bukan sekadar dadu, tapi dadu yang penuh dengan soalan-soalan. Maksudnya dekat nombor 2 ni, contoh dibaling dapat nombor 2, macam tadi saya tunjuk pada langkah-langkah tu. Nombor 2, okey, nombor 2, soalan nombor 2 dia akan buka dan ada soalan, ni soalan dia. Kurangkan penggunaan kotak. Maksudnya kita tak payahlah nak undi apa, ambil apa, tapi soalan dalam ni dah ada, jadi kena buka dan ambil dan baca. Tu je.
Maksudnya lagi satu, dia juga boleh dibawa ke mana-mana dengan mudah lah. Satu ni je macam 4 biji, 5 biji lah. 5 biji kita bawa dalam beg dan mudah dibawa ke mana-mana. Okay. Yang ketiga, kami inovasikan kaedah kecerdasan pelbagai, iaitu interpersonal, iaitu samalah dengan mengaplikasi dan ular ni disesuaikan dengan aktiviti PDP guru. Itu sahajalah inovasi yang kami jalankan, iaitu kecerdasan pelbagai interpersonal dan belajar bermain sambil belajar, dan inovasi pada data itu sendiri. Okay. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan membentangkan pelaksanaan penutup dalam RPH. Pelaksanaan penutup RPH. Okey. Baiklah, slide seterusnya. Alamak. Tak boleh pula. Okey, strategi pengajaran berpusatkan murid. Okey, saya akan membentangkan strategi pengajaran berpusatkan murid. Pada set induksi strategi berpusatkan murid, kerana guru perlu mengetahui, perlu mendapatkan maklum balas daripada murid untuk membaiki, untuk menilai sejauh mana keberkesanan PDP pada hari tersebut, supaya dengan maklum balas murid itu, guru itu sendiri dapat menilai kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri dia, dan seterusnya melakukan penambahbaikan terhadap proses PDP yang seterusnya. Okey. Pada seterusnya ialah pada bahagian penutup RPH, guru akan menggunakan kaedah pengajaran abad ke-21. Okey. Di sini kaedah pengajaran abad ke-21 yang dipilih ialah exit ticket. Okey. Exit ticket ialah, sekejap saya ambil contoh. Exit ticket dalam bahasa Melayu ialah slip keluar. Okey. 321, dia menggunakan formula 321, iaitu 3 perkara yang telah murid belajar pada hari tersebut. Contoh, kalau berdasarkan Tun Perak, murid sudah belajar Sultan semasa Tun Perak menjadi Sultan Melaka, semasa Tun Perak menjadi Bendahara Melaka, dan kebijaksanaan Tun Perak, sifat kebijaksanaan Tun Perak dan sebagainya. Okey. Seterusnya dua bermaksud 2 perkara yang murid berminat. Sebagai contoh, murid mungkin berminat dengan sifat kebijaksanaan yang ditonjolkan oleh Tun Perak semasa menjadi penghulu kelang menentang serangan Siam bagi mengekalkan keamanan Melaka. Dan yang seterusnya adalah satu bermaksud satu soalan yang masih murid tidak faham. Okey. Dengan kaedah pengajaran abad ke-21 ini, guru dapat, yang seperti saya cakap tadi, guru dapat menambah mutu pengajaran dalam pengajaran seterusnya. Okey. Yang ini guru dapat potong benda ni dan seterusnya bagi dekat setiap seorang murid. Okey. Adalah penting untuk seseorang guru sejarah itu mendapatkan maklum balas daripada muridnya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.